Alhamdulillah, sama-sama kita rasa syukur, rasa terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan masa, umur dan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, termasuklah pada pagi ini. Allah izinkan kita untuk sama-sama berada di dalam rumah Allah. Ya, jangan kita lupa untuk niat iktikaf. Ya, kerana setiap waktu, setiap ketika dalam keadaan kita berada dalam rumah Allah ini, di saat kita berniat sunat beriktikaf kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah memberi pahala-pahala dan ganjaran-ganjaran setiap saat yang kita lalui dalam rumah Allah. Apatah lagi, kita berada dalam majlis ilmu. Maka setiap pahala daripada bicara-bicara ilmu itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada pagi ini, kali yang kedua ni, bacaan kitab Al-Muhimmah wal Mawa'izul Badi'ah. Ada dua kitab. Satunya kitab Muhimmah dan kitab Al-Mawa'iz Al-Badi'ah. Karangan Syekh Abdullah Ibnu Abdul Rahim Fatani, dan yang kedua Syekh Abdul Rauf Fansuri Aceh. InsyaAllah kita sama-sama pada pagi ini berada pada muka surat 5 ya. Muka surat 5. Daripada perenggan yang kedua, muka surat 5 perenggan kedua tu ya. Saya ulang lagi sekali, pengajian kita pada pertamanya, kuliah yang pertama, di sana ada beberapa fatwa yang telah diberikan oleh para alim ulama. Ada 5 fatwa. Saya nak ulang sedikit supaya masih ingat, atau mungkin ada di kalangan kita yang baru ni kali pertama yang ikut pengajian. Fatwa pada muka surat 3 tu. Masih ingat lagi ya? Yang ni penting sangat-sangat kepada puan-puan, para isteri mesti mengambil berat terhadap fatwa ini, kerana ia selalu sangat menakutkan, ia akan mendedahkan kita kepada kebinasaan ataupun dinamakan derhaka kepada suami. Saya ulang sedikit ya supaya masih ingat lagi. Yang pertama sekali, muka surat 3 tu. Sebab menegahkan akan suaminya daripada mengambil kesukaan sama ada pada wati atau lainnya. Seperti menegah ia akan suaminya daripada menjamah dan menyentuh pada barang tempat daripada badannya. Jadi salah satu daripada puan-puan para isteri ini akan dikira telah derhaka kepada suami, yang telah difatwakan oleh para alim ulama di saat suami meminta untuk melakukan hubungan ataupun suami ingin menyentuh mana-mana bahagian badan, maka ketika itu dia tak nak, dia tak bagi, dia tak rela, maka ketika itu dia telah termasuk salah seorang isteri yang derhaka. Muka surat 4. Ni ringkas-ringkas ya supaya ingat apa yang kita belajar. Demikian lagi derhakalah ia, iaitu seorang isteri, sebab keluarnya daripada rumah tanpa izin suami. Dia nak keluar rumah mesti minta izin daripada suami. Sama ada suami itu hadir, maknanya suami itu ada kat rumah, ataupun gaib, ataupun suami tak ada kat rumah. Suami ada, kadang-kadang biasa nak minta lah, suami tak ada, keluar je lah kan. Lagipun dia tak ada kan. Tak boleh. Walaupun suami tak ada, suami saya dah outstation Ustaz dah sebulan. Sebulan ke seminggu ke tak ada, tetap. Sekarang kan mudah, masing-masing ada telefon, ada WhatsApp, ada mesej. Mesej sepatah. Kalau telefon, dia tanya banyak. Ya ke? Ada dia bagi tahu kat saya. Ustaz, saya ni nak minta izin, suami saya kat luar. Jadi saya nak call ke saya nak mesej? Itu pun dia tanya saya. Saya kata, kalau nak mudah, mesej saja. Abang minta izin nak keluar. Tapi kalau call mesti dia tanya, nak ke mana, nak dengan siapa? Banyak soal. Jangan telefon ke macam mana. Tapi sebenarnya mengikut kebijaksanaan diri masing-masing lah. Kalau bab tu tak payah tanya lah soalan tu kan. Nanti Ustaz bagi tip-tip yang susah, baru susah sikit. Mudah-mudah mesej je lah, minta izin. Sama ada suami ada ataupun suami tak ada. Baik, yang ketiga, derhaka pula sebab menyelak atau mengunci ia akan pintu ketika menghendak masuk suaminya kepadanya. Kunci pintu. Sama ada pintu tu pintu rumah, awal-awal lagi suami tak boleh masuk rumah, ataupun kunci pintu bilik. Ya, di saat suami nak berbicara, suami berhajat, dia pun mungkin terasa hati dan sebagainya, dia kunci pintu bilik atau kunci pintu rumah, dikira puan-puan sedang derhaka. Selama mana puan-puan duduk dalam tu, suami tak boleh masuk, maka puan-puan dikira isteri yang derhaka, melakukan dosa besar. Baik, yang keempatnya, derhaka pula sebab mintanya akan talaknya. Minta talak, sikit-sikit minta talak, gaduh sikit minta talak. Ya, ceraikan saya. Ya, talak saya, hantar saya ke rumah mak saya.
Ni dikira derhaka. Ya. Yang kelima, dan derhaka pula sebab masa muka kemudian daripada bersihnya. Setelah suci daripada datang bulan, kemudian bila mana suami berhajat kepadanya, dia bermasa muka. Muncung ke apa? Ya, maka dikira derhaka. Wal iyazubillah. Puan-puan, kita insan yang lemah. Ya, orang lelaki dan orang perempuan nak dikira-kiranya secara umumnya orang perempuan lagi lemah. Maka mintalah bantuan Allah supaya Allah jadikan kita sebagai seorang yang sentiasa taat kepada Allah dan taat kepada suami dalam perkara-perkara mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang lain tu kita dah baca, cuma pagi ni untuk kita sambung lagi muka surat 5 tu. Dan telah melaknat, perenggan yang kedua. Dan telah melaknatkan akan perempuan yang derhaka. Ini akibat dia. Ya, bila mana puan-puan berada dalam situasi derhaka pada suami, pada perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh syariat, maka telah melaknat akan perempuan yang derhaka itu oleh segala malaikat. Apa makna laknat? Malaikat mendoakan ya kepada puan-puan sesuatu yang akan membinasakan kehidupan puan dunia dan akhirat. Yang berbuat bakti yang tiada derhaka mereka itu kepada Allah. Dan malaikat tu adalah makhluk Allah yang sentiasa melakukan segala suruhan-suruhan Allah. Dan malaikat ni sejenis makhluk yang tidak akan pernah derhaka pada Allah. Ingat tak ada satu ayat Quran tu? Malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni sejenis makhluk la ya'sunallah. Mereka tidak pernah sekali-kali engkar Allah. Bantah segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan seluruhnya apa yang diperintah oleh Allah. Maka bila mana malaikat itu berdoa, pasti malaikat itu akan dimakbulkan doanya. Kalau Allah malaikat doa supaya kita dilaknat, Allah akan laknat kita kerana memakbulkan, menerima doa-doa para malaikat. Di sini saat dapat kita belajar, kadang-kadang orang tanya kita, macam manalah saya ni nak jadi orang yang makbul doa? Yang pertama sekali, ialah kita buat segala perintah Allah dan jangan engkar Allah. Maka semakin kita taat pada Allah, semakin jauh daripada maksiat pada Allah, maka semakin makbul doa kita. Ya? Ni kita nak doa makbul, tapi lepas doa mengumpat. Betul ya? Tadi bukan main lagi doa. Ya Allah, terimalah. Ya Allah, Rabbana atina, Rabbana hablana, Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka. Doa. Turun aja. Turun aja daripada surau tu, dah mengumpat orang dah. Ya. Yang ni menyebabkan doa kita tak makbul. Sebab kerana malaikat ni doa dia makbul, kerana dia taat pada Allah dan dia tidak pernah mengingkari Allah. Baik, seterusnya. Yang ni okeylah, kita baca yang bawah tu. Dan telah berkata Sayyidatina Aisyah. Ya, dia tulis kat situ berkata Aisyah. Saya selalu ingatkan pada diri saya dan pada kita semua. Siapa Sayyidatina Aisyah ni? Isteri kepada baginda Nabi SAW. Siapakah isteri baginda Nabi ni? Dia digelar Ummul Mukminin. Apa makna Ummul Mukminin? Ibu kepada seluruh sekalian orang-orang mukmin. Baik, maka dia ni ibu kita. Baik, kita sendiri ada ibu tak? Kita ada ibu kita. Ada mak kita. Pernah tak kita sebut nama mak kita dengan nama? Mak kita contoh mak kita nama apa? Aminah, contoh. Ya, kita pergi kat dapur, kita kata, Aminah, lapar ni. Tolong masak. Pernah tak? Kalau mak zaman dulu memang birulah peha tu, kena cubit. Siapa ajar ni tak ada adab ni. Ya. Mak kita pergi ke pasar balik, kita duduk depan rumah. Baru sampai Aminah ya. Pernah cakap gitu? Jadi kalau mak kita pun kita panggil mak, kita hormat panggil ibu, panggil bonda, panggil apa? Kenapa? Memuliakan mak kita. Ni siapa ni? Ni ya ibu kita juga. Ummul Mukminin, ibu kepada orang-orang mukmin. Maka kalaulah kita kata, telah berkata Aisyah, maka kita tak ada adab dengan ibu kita sendiri. Contoh, kita bercakap dengan adik-beradik kita. Ya, tadi mak kita nama Aminah, tadi contoh. Kita cakap kat abang kita, semalam saya pergi rumah Aminah lah. Abang kata, pergi rumah siapa? Pergi rumah Aminah? Buat apa? Alah, sembang-sembang dengan Aminah. Kita cakap kat abang kita. Abang kita tanya, Aminah yang mana satu ni? Lah mak kita tu lah. Ini orang ni orang yang apa ni? Tak ada adab. Jadi kalau kita kata berkata Aisyah, ada adab tak kita? Aisyah mana yang cakap ni? Kawan kita.
Makcik kita. Makcik kita pun kita tak sebut Aisyah. Kita sebut makcik saya. Yang ini salah satu yang kita kena pesan pada anak-anak cucu kita supaya beradab. Tapi di sini kitab lah kan. Kitab ni dia terjemah daripada kitab Arab kepada Melayu. Maka dah Arab tu sebut Aisyah. Maka dia tak letak lah. Tapi kita kena sebut telah berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hai segala perempuan. Ataupun wahai sekalian perempuan. Jikalau kamu mengetahui semuanya dengan hak segala suami. Jadi bila mana dia cakap begitu, bererti perempuan yang ada dalam perkataan itu ialah isteri. Jadi kita boleh terjemah, hai sekalian perempuan, ataupun wahai semua atau sekalian isteri-isteri, jikalau kamu, wahai isteri, mengetahui semuanya dengan hak segala suami. Ya, suami ada hak dia. Gini, kita sekarang ni jangan risau. Sebab ada orang tanya, ni asyik saya je kena ustaz, suami bila? Ni sekarang ni tajuk kita hak suami yang isteri kena tunai. Kemudian ada tak lepas ni? Ada. Lepas ni suami lagi banyak hak yang dia kena tunai kepada isteri. Jangan risau. Takut ni asyik saya je kena ni. Takkan isteri suami terlepas? Tak. Suami lagi berat tanggungjawab dia. Dia kena tanggung dunia dan akhirat. Ya, kena ingat suami-suami ni. Tapi tak apalah, yang ni belajarlah dulu kan. Jadi wahai semua isteri, sekalian isteri, jika kamu mengetahui semuanya dengan hak segala suami. Jadi kena belajarlah. Pertama apa hak suami, yang kedua apa hak suami. Kena tahu semua. Atas kamu sekalian, nescaya menjadikan oleh perempuan, iaitu isteri-isteri daripada kamu, semuanya menyapu debu yang ada pada dua kaki suaminya itu dengan hadapan mukanya. Ni kiasan ya. Jangan buat ni. Balik-balik. Mai sini kaki abang. Nampak berdebu aja. Saya nak lap dengan muka saya. Ini ibarat bahasa ya. Maknanya sampai ke tahap ini. Betapa besarnya. Betapa pentingnya nilai seorang suami yang kita kena tunai pada hak dia. Kalau ada debu pun ambil pipi ni. Sapu debu tu. Tapi tidaklah sampai ke tahap itu. Jangan salah faham ni kiasan bahasa betapa beratnya tanggungjawab seorang isteri dalam menunaikan hak seorang suami dan besarnya hak suami ke atas seorang isteri. Okey, selesai itu. Dan telah mengeluarkan oleh Al-Hakim bahawa sesungguhnya seorang perempuan berkata ia bagi Nabi SAW. Seorang perempuan datang jumpa Nabi dan cakap pada Nabi bahawa sesungguhnya anak mamakku, si Anu namanya. Ni anak saudara. Namanya, ibunya meminang dia akan daku, maka khabarkan olehmu akan daku apa-apa hak suaminya atas isterinya. Ni bahasa lama kan. Bahasa lama ni diterjemah bahasa Arab. Bahasa Arab ni pula, dia ada dhamir. Dia ada kata ganti nama. Kata ganti nama tu kadang-kadang dia keluarkan dalam bentuk perkataan. Maka barulah kita akan baca, meminang ia, jadi ibunya meminang ia akan daku. Ibunya meminang kepada dia, maka khabarkan olehmu akan daku apakah hak suami atas isteri. Maka jikalau ada sesuatu yang kuasa aku mengerjakan dia, nescaya aku berkahwin akan dia. Dia nak tahu dulu hak. Kalau mampu nak tunaikan hak, nak kahwin. Kalau tak mampu, tak maulah. Ya kan apa? Mendengar hak itu terlalu berat. Kita dulu janji dapat kahwin aja kan? Kau macam mana? Ada tak sepatutnya kitab ni belajar sebelum kahwin. Kemudian baru fikir, sudah nak kahwin ke tak ni? Berat ni. Tapi kita dah kahwin lama dah baru belajar kitab ni kan? Ni. Betul ya? Tak apalah, paling-paling kurang pun kita belajar. Kita suami pun baru belajar juga ke macam mana. Sekarang ya. Saya ingat kitab ni saya baca masa umur berapa kitab ni ya? Masa di pondok. Masa tu tak kahwin lagi. Umur 11 tahun rasanya. Baca kitab ni. Lepas tu kadang-kadang bila mana kita dah lama tinggal, kita pun baca balik, apa benda ni cakap ni, bahasa lama kan. Tapi tak apalah, walau bagaimanapun, jumpa dengan Nabi, cerita bahawa orang panggil akan ada orang yang akan meminang untuk dia, maka nak tanyalah apakah hak. Maka bersabda Nabi SAW, setengah daripadanya itu, jikalau mengalir dua lubang hidungnya, setengah daripada hak-hak suami. Ni juga disebut dalam bentuk gambaran supaya nak menggambarkan betapa besarnya, beratnya puan-puan nak kena tunaikan hak seorang suami. Bila mana puan-puan sanggup menerima dia sebagai suami. Dulu sanggup kan?
Tak ada paksa ya. Ha. Ni tanya soalan-soalan yang dah lepas semua ni. Saja tanya soalan. Ha. Sebab tu kan qadi tu kan pergi tanya, setuju tak nak kahwin ni? Oh, melebar je senyum, setuju kan? Ada kata, tak adalah saya tak setuju, ayah saya paksa. Tak ada, jarang 0.1% adalah. Tapi semuanya setuju. Kenapa? Suka sama suka. Tapi ibarat begini, kalau mengalir daripada dua lubang hidung dia darah atau nanah, maka menjilat ia perempuan ini akan dia dengan lidahnya. Ibaratnya, sesungguhnya belum lagi mendatangkan ia akan hak suaminya. Maknanya kalau dia tunai, dia jaga akhlak, dia jaga harta benda suami, dia jaga hak suami itu dan ini, melayan suami, semua sekali, okeylah, itu orang sudah faham lah. Sampai ke tahap tu semua orang tahu, tak payah cerita lah kan. Suami balik, sediakan air, sebab suami penat, suami dahaga, tu benda tu biasalah. Ya. Kadang-kadang orang ni, bila mana suami tu, dia ambil kasut suami, dia simpan, dia tanggalkan stokin, tahu? Kau tak pernah? Suami tanggalkan sendiri. Ni hebat ni, dia tanggalkan stokin. Dia bawa suami dia, abang duduk dulu, abang nak air apa. Dia kata nak air teh. Oh, dah siap dah semua sekali. Tu memang hebat lah. Dia tahu selera suami dia kan. Ni tiap-tiap hari tanya, abang nak air apa bang? Air teh. Besok air apa bang? Air teh. Maknanya suami tu suka air teh lah kan. Kau nak tanya lagi? Kadang-kadang kepekaan tu, maknanya dia dah settle semua dah, Alhamdulillah. Tapi sampai satu tahap, kalau ada mungkin suami tu panah, sekarang kan musim panah kan, mengalir darah daripada hidung dia, perempuan jilat pun, dengan lidah perempuan, itu pun belum menunaikan haknya, besarnya. Lebih pada itu lagi. Macam mana agak-agak? Okey ya? Ini bukan setakat ni, tengking suami depan-depan orang. Saya pernah depan saya ada seorang perempuan tu. Dia tengking suami dia. Depan. Tak apalah, tu cerita lama. Dan jikalau patut bagi seorang manusia bahawa sujud ia bagi seorang manusia ni. Ya, jikalau layak seorang manusia itu, patut seorang manusia itu sujud kepada manusia lain. Nabi kata apa? Nescaya aku akan suruh akan perempuan ni kalau akan ni kan, kalau belajar bahasa Arab dia panggil maf'ul bih. Dia objek dia. Tak apa, biarkanlah. Kalau ada oleh, itu fa'il. Pelaku. Kalau akan, itu maf'ul bih. Yang belajar bahasa Arab tahu kan, bahasa-bahasa lama. Ni maf'ul bih tu apa pula ustaz? Sudah. Tak apalah. Tapi itulah. Akan perempuan, saya ulang lagi sekali. Jikalau patut bagi seorang manusia, bahawa sujud ia, iaitu manusia itu, bagi seorang manusia yang lain, nescaya aku suruh akan perempuan, iaitu isteri, bahawa sujud ia akan suaminya. Apabila masuk ia atas isterinya, bagi orang yang melebihkan akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas isterinya. Jadi nak bagi tahunya, kalaulah patut seorang manusia lain sujud pada manusia lain, mestilah aku akan suruh seorang isteri sujud pada suaminya. Tapi tak. Jangan buat ya. Kenapa? Kerana sujud hanya kepada Allah. Tapi nak sampai ke tahap itu, boleh bayang tak buat apa yang kita belajar ni? Boleh bayang tak betapa besarnya, tingginya kedudukan seorang suami? Okey. Ni cari pasal pula, sikit-sikit cari pasal. Sikit-sikit cari pasal. Gaduh je kerja dia. Tak adalah perempuan okey kan? Perempuan okey. Kerja dia gaduh. Selagi mana tak gaduh, dia cari pasal supaya gaduh. Tak adalah. Tak adalah. Itu bukan perempuan okey. Apa lagi di sini? Maka berkata oleh perempuan yang bertanya itu, demi Tuhan yang membangkitkan akan dikau dengan sebenarnya jadi Nabi, tiadalah aku bersuami selama kekal dalam dunia. Dia kata, kalau macam ni lah, baik aku tak ada suami lah sampai mati. Kalau macam ni haknya, tak apalah tak ada suami pun. Duduk membujang je lah. Ini belum kahwin, tapi dah kahwin kan? Teruskanlah kehidupan. Yang lain tu, saya nak baca ke tak pada tuan-tuan dan puan-puan dia. Yang lain tu kisah-kisah yang tadi pun dah cukup dah. Yang lain tu adalah kisah-kisah yang saya ingat tuan-tuan dan puan-puan baca sendirilah kat rumah. Boleh ya? Ada masa tak ni? Ke tak ada masa nak layan suami? Saya tak ada masa, Ustaz duk sibuk dengan suami. Layan suami daripada baca kitab ni. Tak ada masa. Okeylah. Yang lain tu kisah-kisah yang hampir sama. Hadis-hadis yang dibawa dalam yang sama. Saya nak terus kepada perkataan yang ni. Dah baca rumah sikit-sikit kan? Mana tadi?
Yang lain kisah-kisah ya. Yang lain tu daripada muka surat 7, muka surat 6, muka surat 7, 8, 9 tu kisah Nabi dengan Arab Badui dan sebagainya. Saidina Omar dengan seorang perempuan. Yang tu puan-puan boleh baca, puan-puan boleh hafal lah. Saya tak nak cerita. Saya nak terus kepada muka surat 11 tu. Belajar macam ni mudah, dia cepat khatam. Okay. Dan saya yakin, dia kita mengajar ni, kita jangan anggap bahawa orang lain semua tak tahu, orang lain tak boleh baca, orang lain pun boleh baca. Jadi, saya dah baca semua. Jadi, saya dah baca semua. Puan-puan baca sendirilah. Saya ingat puan-puan boleh baca, boleh faham insya-Allah. Saya nak terus kepada perkara-perkara yang utama, yang penting. Okey, contoh. Saya bawa satu contoh. Muka surat 11 tu. Perenggan yang pertama, yang kedua. Yang kedua. Okey ya? Diulang lagi sekali. Kisah-kisah sebagai penguat apa yang telah kita sebut tadi. Maka bersabda ia, iaitu bersabda baginda Nabi SAW. Tiada patut sekali-kali jika seorang manusia itu bahawa sujud ia bagi manusia. Dan jikalau patut sujud itu bagi seorang manusia, nescaya aku akan suruh akan perempuan itu bahawa sujud ia bagi suaminya. Kerana sangat besar haknya itu atas isterinya, jikalau ada pada tapak kakinya hingga sampai kepada tengah kepalanya pun yang menjadi najis ia sebab nanah dan darah, kemudian berhadaplah oleh isterinya, itu akan dia, maka menjilat-jilat akan dia, sesungguhnya belum lagi mendatangkan hak suaminya. Ini sama juga, dia tambah penghuraian. Jadi nak bagi tahu betapa Nabi bagi tahu, kalau patut, kalau layak, kalau boleh seorang manusia sujud pada manusia lain, pasti akan suruh isteri-isteri sujud pada suami. Kalau boleh, tapi tak boleh. Dan apa lagi, kalaulah daripada hujung kepala sampai hujung kaki, ya ada najis di suami, pada diri suami, pada tubuh badan suami, najis tu antara contohnya nanah, antara contohnya darah. Isteri tu jilat semuanya darah dan darah itu pun belum dia menunaikan hak suaminya. Sama je. Ni muka surat 11 ni. Jadi muka surat daripada awal tu yang kita baca tadi sampai ke sini pun disebut beberapa kali. Sebab tu saya kata yang tu dia panggil apa dalam istilah apa ya? Skip ke apa? Skip. Okeylah, baik. Dan telah berkata oleh setengah ulama, yang ni yang penting. Yang ni penting puan-puan kena ingat. Muka surat 11, dan telah berkata oleh setengah ulama ataupun sebahagian para alim ulama. Yang pertama, wajiblah. Apa makna wajib? Hukum. Wajib, mesti, tak boleh tidak. Kalau tidak berdosa. Wajiblah atas. Baik, saya nak bagi ilmu sikit pada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau puan-puan baca kitab lama ni, kitab lama biasanya diterjemah daripada kitab Arab. Kitab Arab, dia ada beberapa keadaan. Contoh, kalau dia tulis yajibu ala, terjemahnya wajib atas. Maka wajib tu wajib pada syarak, wajib pada syariat. Kalau dia tulis wajib bagi, bukan atas, bagi. Yang tu wajib pada akal. Okey ya? Ingat lagi tak kita belajar? Hukum ada berapa hukum? Ada berapa bahagian? Hukum ada berapa bahagian? Macam biasalah ya, saya tanya saya yang jawab ya. Macam biasa. Hukum ada 3. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Ni. Hukum ni ada 3 ya. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Hukum syarak, dia ada bahagian. Tapi biasanya hukum syarak ni ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Hukum syarak. Baik, kalau kita baca kitab, ni nak ulang lagi sekali. Kalau kita baca kitab tu menulis wajib atas. Wajib ke atas. Itu maknanya wajib pada syarak, pada syariat. Kalau kitab tu menulis wajib bagi, itu wajib pada akal. Catiklah sikit. Ke depan nanti ada banyak lagi yang kita akan huraikan. Yang ni kalau belajar kitab-kitab lama, Jawi lama. Yang ni, ialah ni, walaupun dirumikan, dia masih kekalkan kitab tu. Baik, maka saya ulang lagi sekali. Sesetengah para alim ulama berkata, yang pertama, wajib atas perempuan, iaitu perempuan di sini, iaitu isteri, mengekali malu daripada suaminya dan merendahkan mata pada hadapannya. Ini sampai tahap ni, perempuan. Duduk depan suami, kena tunduk, rendah diri. Mata tu, yang merendahkan mata, tunduklah. Tunduk depan suami.
Dan kena rasa malu pada suami. Jangan ikut suka nak bercakap, ikut suka nak buat. Nak melompak depan suami. Jangan. Buat benda-benda yang tak selayaknya. Kena sopan, kena duduk beradab, kena sopan. Sudahlah balik nanti. Belajar ni nak kena amal. Belajar ni nak kena amal. Atas. Wajib pada syarak, kan tidak berdosa. Wajib pada syarak ni, kan tidak berdosa. Lepas nak balik nanti, berjalan pun perlahan depan suami. Abang, minta izin duduk ya. Abang kata, okey, boleh duduk. Kalau suami duduk dulu kan. Jangan pula kita duduk. Bang, duduklah bang. Kita dah duduk dah. Ni tak malu. Orang yang tak malu. Puan-puan, kalau kita duduk depan orang yang kita malu, cuba bayang sekejap. Kita duduk berdepan dengan orang yang kita malu. Macam mana? Nak cakap sepatah pun, itu malulah nak cakap. Takut tersalah, tersilap. Kemudian nak berjalan depan dia pun malulah. Lepas tu nak duduk apa-apa. Duduk penuh dengan sopan. Nak duduk belonjor kaki, nak duduk angkat kaki satu. Malulah. Macam mana kita duduk depan orang kita malu? Biasa siapa orang kita malu? Biasa siapa? Ketua kampung. Kita pergi berjalan rumah siapa? Rumah ustaz-ustaz, imam-imam lama kan? Apa khabar imam? Kita pun imam, tak apa, duduk. Betul ya? Kita duduk berdiri situ. Malu nak duduk. Duduk. Kenapa tak duduk? Kita pun duduk. Dia pun letak minuman. Kan? Minuman. Kita pun tengok dahaga ni. Tengok je. Malu nak minum. Kenapa? Minumlah. Kenapa tak minum? Minum tu pun bersopan. Betul ya? Ke sama macam minum kat rumah? Tak. Ambil pelan-pelan. Tengok imam ke? Minum. Letak balik. Malu. Itulah perempuan dengan depan suami. Sudah. Masa makan jangan. Masa makan suami sentuh dulu. Suami makan dulu. Lepas tu kita duduk tengok. Kalau suami kata, makanlah. Baru makan. Jangan kita dah habis separuh pinggan. Bismillah. Suami. Allah Rabbi. Siapa suruh baca kitab ni tak tahulah. Tapi puan-puan, kalau puan-puan buat macam ni kan, Allah jamin syurga pada puan-puan. Puan-puan nak yang mana? Tahanlah sekejap dunia ni. Sekejap aja pun dunia. Sama ada kita meninggal dulu atau suami meninggal dulu. Alhamdulillah. Kita dah tunaikan apa. Ini kata para alim ulama yang banyak mereka membaca daripada Quran, daripada hadis, daripada segala-galanya. Nombor satu, ulang lagi sekali ya. Wajib atas secara syarak kan tidak berdosa mengekali malu daripada suaminya. Sebenarnya malu kepada suami itu ayat susunan bahasa Melayu. Kita yang moden, yang ni bahasa lama. Ya, malu nak cakap pun, apatah lagi nak cakap benda-benda yang tak sepatutnya dan tak selayaknya. Yang kedua, kena merendahkan mata pada hadapannya, tunduk. Ada buat tak ni? Confirm tak ya? Confirm tak? Siap. Baru kahwin macam tu. Sebenarnya kena kekal sampai sekarang. Sekarang celik. Bang. Dia celik. Okey lah ya. Allah. Ni kalau isteri-isteri kita dengar ni bagus ni. Tapi memang ada ni ramai ni ya. Baik, yang kedua, dan wajib juga atas, maknanya pada syarak, mengikut bagi suruhnya dan diam ia tak kala berkata suaminya. Ni kena satu-satu ni ya. Suami suruh ikut. Suruh di sini ialah dalam perkara-perkara yang tidak melanggar syariat. Kan ada hadis baginda Nabi SAW. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada sekali-kali ketaatan. La ta'ata, kalau kita belajar lam alif tu la nafi lil jins. Nafi segala bentuk ketaatan. Tidak ada sebarang jenis ketaatan pada Allah. La ta'ata li makhluqin, tidak ada sebarang ketaatan bagi makhluk kepada makhluk fi maksiatillah, dalam derhaka kepada Allah. Tak. Tapi kalau suami itu suruh perkara yang dalam batas-batas syariat, maka memang wajib dia patuh. Kan tidak berdosa. Suami suruh tutup aurat, tutup je lah. Suami suruh pakai begini, pakai je lah. Okey ya? Ni tak cantik lah. Tak cantik lah, saya tak nak lah bang. Tak cantik.
Tak, you nak tunjuk kat siapa cantik tu? Contoh. Kita ni dah pakai ikut selera kita. Sepatutnya kita pakai ikut selera suami lah kan. Suami nak tengok kita cantik. Suami kan, kita kan nak tunjuk pada suami. Ni contoh ni, saya cakap ni contoh ni. Contoh ni betul lah ni. Ada orang mengatakan, oh Ustaz, saya suami saya ni dia tak up to date lah Ustaz. Dia suka pakai yang zaman-zaman lama. Lah ikutlah, suami cantik nampak macam tu. Tak, kalau kita pakai cantik nak tunjuk kat siapa sebenarnya? Nak tunjuk kat siapa? Nak tunjuk kat orang? Siapa orang tu? Orang perempuan, saya tak tahulah. Saya tak tahu juga sebab saya tak mahir sangat. Orang perempuan ni kalau dia pakai cantik, dia nak tunjuk pada lelaki ke nak tunjuk pada perempuan juga? Perempuan. Buat apa nak tunjuk sama-sama perempuan? Oh gitu juga ya. Maknanya bawa beg tu nak tunjuk kat perempuan lain lah tu. Orang perempuan lain. Oh macam tu rupa-rupanya. Oh gitu. Tak nak tunjuk kat orang lelaki? Oh tak. Okey lah. Kalau macam tu okey lah. Tapi kalau suami nak tengok, kena pakai yang tu. Perempuan lain tak nampak cantik, okey lah juga. Kena ikut yang mana? Tapi bincang lah. Kata abang, abang kena tahu juga. Ni kan zaman sekarang, ni zaman tu abang suruh saya pakai tu kan zaman 70-an. Elok-elok lah. Bincang lah kan. Sebenarnya suami sekarang okey. Mudah nak bincang. Hidup ni bincang aja. Ya, jangan merajuk. Sikit-sikit merajuk, sikit-sikit merajuk. Bincang tak nak. Suami okey. Saya ingat suami akhir zaman ni okey lah. Ya ke? Suami zaman dulu jangan. Suami zaman dulu dia kata AA, dia kata BB ya. Ingat mak kita dulu. Jangan dulu. Kita ni dinasti mana Haji? Suami dulu ke suami sekarang ni kita ni? Tuan Haji ada kat belakang tu. Betul, suami dulu jangan. Oh subhanallah. Ni saya cerita ringkas lah. Ada satu tok guru ni. Saya cerita ringkas ya, tok guru ni. Kami pergi ziarah dia. Tapi dia tok guru ni tak terkenal. Tapi di kalangan pelajar pondok terkenal. Dia sembunyi. Jadi kita ni pergi jumpa, minta ilmu. Kadang-kadang dah lama pergi, dah biasa. Bergurau juga. Kita kata, Tuan Guru, dulu Tuan Guru kahwin berapa ya? Dia cakap apa? Dia kata, saya kahwin ramai. Tapi yang kami duk tengok Tuan Guru seorang ni je. Yalah, dia kahwin 23 orang. Ni generasi lama ni, sekarang umur dia berapa? 80 apa. Tapi, kata kenapa jadi macam tu? Dia kata saya ni, satu je. Nak jadi isteri saya, patuh cakap saya. Sepatah tak patuh, saya cerai. Wah. Kita terkejut. Kita generasi baru kan. Ni generasi lama. Generasi lama jangan. Dia kata tak dengar cakap dia cerai. Jadi 23. Ni yang ke-23 ni. Yang ada ni. Tapi dia kata Alhamdulillah yang ni patuh. Tu dah lama dengan dia. Yang ni seorang ni, dia kata, makcik kat dia ni patuh. AA, BB. Tengok orang zaman dulu. Kalau dia zaman sekarang ni, ramai kena cerai. Isteri, suami kata A, dia kata B. Suami kata B, dia kata C. Suami kata C, dia kata D. Dia orang hampir tiap-tiap waktu bercanggah. Tu tok guru tu. Ni aktibar lah. Tapi sekarang tak ada lah sekarang macam tu. Tapi katanya orang dulu jangan. Orang zaman sekarang boleh bincang. Ya, tapi memang hasrat suami kadang-kadang dia nak macam ni. Tiba-tiba kita ada hasrat kita. Nak utamakan yang mana? Wajib utamakan hasrat dia. Dalam bab perkara mentaati Allah. Ni kena faham. Sebab ada juga suami tak nak isteri pakai tutup aurat, tak nak. Ada suami kata you jangan pakai tudung. I tengok tak cantik. I tak suka. Ada orang mengadu kat saya, dia kata macam mana ustaz? Macam mana ustaz? Suami saya tak suka. Kalau dia nampak saya pakai tudung, saya kena marah habis-habis. Macam mana nak buat? Tak apalah, saya cakap kat dia lah, tak payahlah puan-puan okey kan? Subhanallah. Baik, yang kedua apa ni? Dan diam tak kala berkata suaminya. Masa suami duk bercakap, kena diam. Diam dulu. Walaupun kita ada 1001 idea kan. Betul. Kita pun banyak cakap juga kan. Kadang-kadang idea suami tu langsung tak bagus. Memang ada suami-suami. Ya, tapi kita kena faham juga. Tapi memang masa suami cakap, dengar je lah. Dengar. Ya. Take note apa yang patut kita ambil. Selebihnya kita minta izin lah. Okey, abang dah habis ya? Dah.
Boleh tak saya nak bagi? Saya ada pandangan saya, boleh tak? Kalau suami kata, tak boleh. Jaranglah suami kata macam tu kan. Suami ni baik-baik. Okey, silakan. Okey, tapi kalau suami kata, tak boleh. Tak boleh, jangan bagilah. Ni, saya dah cakap A ni, saya dah cakap B ni, saya dah cakap C ni. Okey, yang ni aja. Saya ada, tak boleh. Tak boleh lah. Tolong diam. Kalau tidak, berdosa. Sebab wajib. Dan berdiri tak kala datang. Tengok. Berdiri tak kala datangnya dan tak kala keluarnya. Subhanallah. Sudah ini. Contoh, puan-puan duduk kat luar, suami duduk dalam bilik, suami pun keluar, puan-puan kena bangun. Bangun. Saya tengok wajah puan-puan lain macam dah. Lain macam. Yang seronoknya kita, Tuan Haji, ya? Seronok setakat ni lah. Setakat ni seronok lah. Wah, bagus juga macam ni. Kena baca lagi sekali ni, takut tak dengar. Jangan buat-buat tak dengar tahu. Dan berdiri tak kala datangnya dan tak kala keluarnya. Ya. Suami datang, kena berdiri. Suami nak keluar. Contoh kita duduk. Ni contoh kita duduk. Suami keluar daripada bilik. Dia nak pergi kerja, dia keluar bilik. Dia duduk siap-siap. Kita duduk kat luar. Kita kena bangun. Kemudian suami duduk. Nak minum kan? Minum. Okey, suami nak keluar, nak pergi kerja. Kita kena bangun. Okey. Kena iringi suami. Pergi ke mana? Ke pintu. Okey, saya doa abang selamat. Pergi dan balik. Kena buat dia. Ni balik dah ni. Nak balik ni sikit lagi ni. Allah. Tapi suami ni dia kena ada jiwa kasih sayang. Tak apa. Duduk. Saya ingat masa saya di Hadramaut Yaman kan. Ni bukan nak cerita bangun. Masa tu kami duk tunggu Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Antara murid paling kanan Habib Omar bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Hafizallahu ta'ala. Masa tu giliran Habib Ali Zainal Abidin. Saya duduk depan. Nak kata depan tak depan sangat. Ni saya rasa dalam 5,000 orang ada lah. 3,000, 5,000 orang. Kemudian kita tengok duduk sekejap. Bunyi bising. Kita pun tengok belakang. Rupanya orang dah bangun dah. Kita pun bangun. Ni orang hormat pada ulama. Bangun. Tapi Habib Ali ni bila dia berjalan, nak masuk, kita tengok dia berjalan nak masuk pintu tu, orang semua bangun. Maka dia pun berhenti. Dia berhenti, dia kata, duduk. Semua duduk. Aku tak akan pergi ke tempat mengajar tu kalau kamu semua tak duduk. Dia tak nak dihormati. Duduk. Maka ada setengah duduk, ada setengah tak duduk. Ya, ni hormat guru. Dia berjalan, ada setengah tak duduk, dia pun berhenti lagi. Kalau semua tak duduk, aku tak akan pergi mengajar. Baru duduk. Maknanya, kita kena ikut ulama. Walaupun kita suami, ini keadaan kita, tapi janganlah sampai macam ni kan. Tapi sepatut isterinya macam ni. Tapi kita suami, bila mana kita keluar, tengok isteri nak bangun, tak apa, duduk. Kenapa kita juga kena memuliakan isteri? Jangan jadikan isteri itu tahap hamba kita. Jangan. Tapi walau bagaimanapun, isteri kena buat macam ni dulu. Tapi tak pernah buat kan? Saya rasa tak pernah lah kan? Pernah ya? Berdiri. Bang, sila duduk bang ya. Kemudian suami itu pula dia nak uji kita. Dia pun duduk. Dia tengok kita. Jangan duduk. Kecuali dia kata, silalah duduk. Baru duduk. Sama juga dengan mak. Ni satu lagi saya nak ingat. Ya, mak. Imam Malik, saya pernah cerita. Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik. Dia duduk mengajar. Imam Malik ni kalau dia mengajar, tambah-tambah dia mengajar hadis. Dia tak akan berganjak walau macam mana pun. Satu ketika duduk baca hadis, dia baca hadis, muka dia jadi merah. Macam kesakitan. Dia baca lagi, dia teruskan lagi, makin tambah sakit anak murid dia. Kita nampak orang sedang sakit tau. Dia merah, muka dia tahan sakit. Akhir sekali, lah selesai dia baca hadis, dia panggil anak murid dia, tengok apa ada kat belakang tempat duduk dia. Ada kala jengking, 17 tempat gigitan. Kalau kita dah pensan lah. Maka dia kata, wahai imam, kenapa imam tak bagi tahu awal-awal pada saya? Dia kata, aku tak akan berhenti, mudah-mudah berhenti, hanya kerana seekor kala jengking, sedangkan aku sedang baca hadis baginda Nabi SAW. Tengok ulama hormat, cinta dan sayang pada Nabi, duduk tengah baca, macam kita lah kan. Tuan-tuan pernah tak baca surat cinta? Pernah? Pernah ya? Dulu, ni generasi puan-puan, generasi surat.
Surat tu kan, yang letak bedak-bedak sikit tu kan. Tak tahu? Tak pernah ya? Sekarang tak ada. Sekarang ni WhatsApp cinta. Tak apalah, okey lah. Instagram dan sebagainya, tak apalah. Tapi nak bagi tahunya, duk baca surat cinta, tiba-tiba ada sesuatu yang melintas. Kita kisah tak? Tak kisah. Sebab kita sedang membaca surat cinta. Ke sekejap, sembang, baca lagi. Sekejap sembang ni, baca lagi. Itu orang tak cukup cinta. Betul ya? Macam kita duk cakap dengan suami. Suami kan kita cinta kat suami. Ya, duk cakap dengan suami, kejap-kejap ada orang tengok kat orang. Lepas tu cakap dengan suami pula. Ada orang lalu tengok kat orang ni. Kata cinta kat suami, tapi duk sibuk dengan orang. Pernah buat macam tu? Duk makan dengan suami ni, orang lalu tengok kat orang, tengok. Abang, cuba tengok orang tu. Kenapa nak tengok orang tu? Tengok suami lah. Betul kan? Macam Sayyidina Imam Malik ni, oleh kerana dia mencintai Nabi, merindui Nabi, dia tu tengah baca kalam Nabi, kala jengking gigit 17 tempat, dia tak berganjak. Aku tak akan berhenti kerana seekor kala jengking, berapa kali dia gigit aku, 17 tempat gigit. Pensan kalau gitu. Tapi oleh kerana cinta dia, memberi kekuatan pada diri untuk menghabiskan hadis baginda Nabi. Tapi ada satu hari pelik pula. Satu hari dia duduk baca kitab. Duduk sekejap dia bangun. Kemudian dia duduk. Sekejap dia bangun pula. Dia duduk. Maka lepas selesai kuliah, anak murid dia tanya, wahai imam, kenapa kejap bangun? Duduk balik, mengajar, kemudian bangun balik. Dia kata, masa aku duduk mengajar, aku nampak mak aku melintas. Mak dia mungkin daripada sana, melintas depan dia. Maka hormat aku kepada mak, aku kena bangun. Dia bangun hormat kat mak dia. Bila mak dia dah lepas daripada pandangan dia, pergi ke sana, dia pun duduk balik mengajar. Mak dia balik kembali. Dia nampak mak dia lagi, dia bangun. Itu kita dengan mak. Siapa ada mak lagi dalam hidup dia? Pandai-pandailah bawa diri. Okey ya? Ni susah juga ni. Mak, ayah sama lah. Macam kita balik kampung kan. Macam kita, orang kampung kadang-kadang mak kat kampung ni, kadang-kadang dia suka duduk kat bawah kan. Kita duduk atas kursi, kita beli kursi cantik beli kat mak. Mak pula orang kampung, ayah orang kampung. Alah, ayah nak duduk kat bawah lah. Kita yang duduk atas kursi ni, kalau ayah kita duduk bawah, kita kena turun segera duduk bawah. Jangan kita duduk bercakap, mak ayah cakap, kita duduk atas ni. Memang kita anak derhaka. Tak ada adab. Ni cerita mak ayah ni. Ni cerita suami. Duduk atas kursi, bangun sekejap. Tapi suami yang baik, insya-Allah dah lah, tak payah buat macam tu lah. Saya okey pun. Tu suami kena tahu juga kan. Tak payah bangun lah, duduk je lah. I okey. Tapi kita kena buat walaupun suami okey, sebab kita nak dapat pahala. Sebab kita buat bukan kerana suami, kita buat kerana tuntutan syariat. Kita dapat pahala. Boleh insya-Allah ya? Lain macam macam ni. Bukan lain macam tu, bukan apa. Ya Allah. Sebab tu perempuan tu cakap apa tadi? Kalau macam ni lah Rasulullah, aku tak nak kahwin lah. Tapi tak apa. Kahwin je lah. Sebab kahwin tu jodoh yang Allah telah takdirkan untuk di hidup kita. Okey, dan mendatangkan diri atas suaminya tak kala hendak tidur dan memakai bau-bauan wangi. Bau-bauan baginya. Ya. Jadi, tak kala nak tidur, kena datangkan pada suami. Kalau suami dah masuk bilik, tak tinggalkan dulu apa-apa yang sepatutnya kan. Contoh, ni suami dah masuk bilik, dia nak rehat. Kita sepatutnya nak layanlah suami. Dia duduk sibuk basuh baju lah, basuh kain lah. Dia duduk sibuk lipat baju lah. Betul ya? Ustaz tahu daripada mana? Tahulah juga sikit-sikit. Apa tidur dulu, tak apa. Nanti saya datang. Tengok pukul 10 tak datang lagi, pukul 11 tak datang lagi. Rupanya dia duduk membasuh, dia duduk. Tak adalah. Dia biasa sama lah kan. Senyum tu, iyalah tu kan. Selesai awal-awal. Atau minta izin. Abang, saya ada benda lagi nak selesai. Boleh minta izin tak dulu? Bagi tahu. Jangan, abang tidur dululah. Saya ada hal. Saya ada hal. Saya ada kerja. Tak boleh ya? Tak boleh. Wajib. Bila mana suami tu, kena pergi. Dan pakai bau-bauan. Nak pergi tu jangan lepas basuh pinggang, apa semua sekali, bau-bau, apa semua sekali, pergi masuk macam tu aja. Nak pensan suami bau. Tak. Tapi, kena itu dulu. Ataupun minta izin dulu, saya nak siapkan badan dulu, apa semua, pandai-pandailah. Yang ketiga, dan bersungguh
membaikkan bau mulutnya dengan kasturi dan barang sebagainya. Bau mulut tu kena sentiasa jagalah. Pandailah macam-macam sekarang ni banyak ya. Benda-benda yang boleh kita gula-gula dan sebagainya. Dan mengekali perhiasan tak kala hadirnya dan meninggalkan perhiasan pada ketika gaibnya. Bila mana duduk dengan suami, sentiasa berhias. Tengok-tengok keadaan lah kan. Tapi jangan dalam keadaan saya pun tak pandai nak guna bahasa. Ya, rambut berang, menggerbang rambut. Dia gini puan-puan, kadang-kadang orang ni bila mana nak tahu bila, dia bersiap sungguh-sungguh masa nak pergi kenduri. Betul ya? Kalau kenduri memang subhanallah. Kenapa? Tapi masa duduk dengan suami tak ada apa pun. Jadi masa duduk dengan suami tu, tolong dalam keadaan yang terbaik. Ni kena amal ni. Kalau ilmu tak amal tak ada manfaat. Ilmu yang tak amal tak ada manfaat. Sebagaimana pokok yang tak ada buah. Tapi pokok tu kalau tak ada buah pun kawan-kawannya boleh berteduh di bawah pokok. Kita ni kalau dah tak ada amal, tak ada apa. Dia tolong ingat. Dan mengekali perhiasan ketika mana suami ada. Bila mana suami tak ada, tanggalkan perhiasan tu. Tak payah nak bersolek-solek. Suami tak ada bersolek-solek. Nak buat untuk siapa bersolek tu? Untuk siapa? Sebab tetamu nak datang. Pakai biasa-biasa je. Tapi janganlah tak bersolek sangat. Macam tadi pandai-pandai. Tapi sebenarnya ni panduan. Pandai-pandailah bawa diri. Dan yang keempat, dan wajib juga. Wajib pula meninggalkan khianat bagi suaminya. Tak kala gaibnya, sama ada pada hamparannya atau hartanya. Okey. Bila mana suami tak ada, biasanya kita rasa bebas. Bebas, duduk dalam rumah, ikut suka kita nak buat. Yang ni tolong hati-hati. Sebab dalam rumah tu, tambah-tambah harta suami. Rumah tu rumah suami contohnya. Dalam rumah tu kebanyakannya suami yang beli. Tapi kalau berkongsi tu lain cerita. Tapi suami yang beli rumah tu rumah suami. Puan-puan kena jaga betul-betul. Jangan khianat. Ya, pinggan. Kalau pecah kena bagi tahu. Ni pecah simpan cepat-cepat. Takut suami tahu. Nanti kena marah. Kena bagi tahu. Itu harta suami. Amanah. Jangan khianat. Khianat lawan dia apa? Amanah. Pecah. Pasu suami baru beli kan. Contoh. Simpan cepat-cepat. Nanti suami tanya, pasu saya tu mana? Suami bukan pasu lah kan. Mana ya? Entahlah, saya pun tak tahu. Khianat. Bagi tahu. Suami pun yang baik. Bang, tempayang apa dah pecah lah. Ni saya, contoh ni sebab saya baca ni kitab lama. Kena contoh apa? Yang baru-baru, telefon. Contoh baru, ni kitab lama. Orang lama tempayang pecah lah bang. Tak apalah, dah sampai masa. Itu suami baik. Setiap benda ada masa. Kita pun mati suatu hari nanti. Ni marah. Kenapa ni awak buat ni? Awak buat apa dengan benda saya ni? Ni pecah habis ni. Awak ni tak bertanggungjawab. Ni suami yang tak baik. Okay. Dah sampai masa. Tapi alah biasalah bang, tempayan abang pun mati nanti. Jangan cakap macam tu. Ada. Saya cakap ni ada. Alah abang ni sibuk benda ni aja pun. Boleh beli lain lah. Benda ni sampai masa mati, sampai masa pecah lah. Yang ni hancur, yang ni rosak. Abang pun mati nanti. Jangan ya. Derhaka pada suami. Okeylah, tu contoh lah. Contoh banyak. Dia sebenarnya begini. Dalam belajar ni kena ada misal. Apa tujuan misal? Al-misal takribu ilal faham. Al-misal, contoh-contoh yang dibawa, takrib, mendekatkan, memudahkan untuk kita faham. Sebenarnya saya yakin puan-puan pun faham lah. Ya, kita cuma bawa contoh yang mudah. Baik. Sama ada pada hamparan, ya, tilam suami, apa hamparan, kena ingat, harta suami, ya, kena jaga di saat suami tak ada. Dan memuliakan bagi isi rumah suaminya. Ni kalau kita duduk rumah pak mentua kan, ya, mak mentua, ada adik-beradik, ada ipar dan sebagainya, tu kena muliakan. Ni abang dia. Dia suami ni gini, saya nak cakap begini. Suami ni dalam hidup dia ada 3 orang perempuan. Suami dalam hidup dia ada 3 orang perempuan. Mak dia, kakak dia, adik dia. Perempuan. Maka kita, puan-puan, bila mana kahwin dengan suami, puan-puan kena jadi mak suami, kakak suami, adik perempuan suami.
Kena jaga dia. Sebab suami tu masa dia keluar kahwin dengan perempuan ni, dia duduk dengan mak dia duduk dengan kakak dia duduk dengan adik perempuan dia. Kan kakak dia jaga dia, adik perempuan kan muliakan dia, mak dia kan sayang kat dia. Bukan kata jadi mak, jadi kakak. Itu maksudnya secara gambaran umumnya, mak dia sayang kat dia ni. Ni anak dia ni kan. Lahirkan jaga, maka perempuan kena sayang kat suami sebagaimana mak dia sayang kat suami tu. Kemudian perempuan kena jaga suami tu sebagaimana kakak dia jaga dia. Kan kita kakak ada adik lelaki kan. Kan kita mandikan dia, kita suapkan dia dulu, ingat tak? Isteri kena suap suami. Sudah. Suami. Tapi ni isteri dulu ni, suami tak lagi ni. Kepada ada adik dia hormat kat dia, tu abang dia. Maka kita pun kena hormat suami kita sebagaimana adik perempuan dia hormat kat abang dia. Begitu juga orang perempuan, kalau kita suami, orang perempuan dalam hidup dia ada 3 lelaki. Pertama ayah dia. Yang kedua abang dia, yang ketiga adik lelaki dia. Jadi kita kena buat macam tu juga. Sebagaimana ayah dia sayang pada anak dia perempuan ni, kita sebagai suami kena sayang sebagaimana ayah dia sayang. Kena jaga dia sebagaimana abang dia jaga dia. Kalau dia ada adik lah, kadang-kadang mungkin tak ada adik. Kalau dia ada adik, kena hormat pada dia sebagaimana adik dia hormat pada dia, itu kakak dia. Ya. Jangan hidup ni sebenarnya nak kata susah tak susah sangat, simple aje. Tapi ikut peraturan. Ikut peraturan ya. Allah, saya pernah sekali kena marah pada syekh saya sebab layan isteri tak betul. Saya pergi ke Terengganu ketika itu, ada program. Ya, kami pergi sekali dengan syekh dengan keluarga. Duduk satu rumah. Ada orang ambil homestay yang agak besar lah. 3 keluarga duduk. Keluarga syekh, keluarga saya, ada seorang sahabat lagi. Baik, pagi tu, bila mana pagi, sampai kat Terengganu kan nasi dagang apa semua kan. Kita pun keluarlah dengan kawan tu, dengan ustaz tu, keluar cari, macam-macam cari untuk syekh, untuk keluarga masing-masing. Jadi sampai tu, yang syekh kita pergi letak kat dapur, kita bagi tahu syekh, yang kamu dengan isteri ada, kami dah sedia kat ni sini. Kalau nak makan, bagi tahu bila-bila masa kami akan sediakan. Kemudian kita, ni yang keluarga ustaz seorang ni, ni untuk isteri anak-anak dia, saya ni untuk anak-anak. Okey, saya dengan ustaz tadi, ustaz, makanan dah ada, dia orang pun duduk dalam bilik lagi, ada yang duduk siap-siap lagi, kita makanlah dulu. Saya dengan ustaz tu. Kan, lagi pun kita dah beli siap kan. Saya pun makan. Syekh pun keluar sekejap. Dia buat, saya tengok, syekh nak apa? Kalau nak bagi tahulah kami buat. Tak apa. Ini aku buat air. Kalau syekh nak minum, bagi tahulah, kami akan sediakan air. Tak, ini aku buat air untuk isteri aku, dia kata. Okey, tak apa, syekh masuk. Kemudian dia keluar balik. Dia pun tengok kami 2 orang duduk tengah makan. Dia pun tengok. Kamu dah makan? Ya syekh, kami makan dululah ya. Okey. Isteri kamu dah makan, anak-anak kamu dah makan? Saya kata belum. Dia pun tengok. Kamu berhenti segera makan. Dia marah. Kamu berhenti segera makan. Kamu pergi tengok anak-anak kamu, isteri kamu, bawa dia keluar, hidang kat dia siap-siap, dia dah makan semua sekali, baru kamu mula balik makan ni. Kena marah. Sebetulnya, habiskan yang ni boleh dulu, syekh. Tak, jangan, berhenti. Kita pun dah makan. Macam ni jadi suami. Rupa-rupanya jadi suami tu kena pastikan isteri dan anak-anak makan siap, baru kita boleh makan. Tu suami. Saya kena marah. Memang syekh marah sungguh. Berhenti kau makan. Saya kata boleh terus. Sikit kali lagi pun dah makan kan. Habis kan. Tak boleh. Berhenti. Saya pun pergilah ambil ustaz tu. Ustaz tu pergi letak. Panggil anak orang rumah dia makan. Okey, kita pun letak. Okey. Lepas tu, tak berani dah nak makan. Lepas tu syekh lalu lagi. Syekh, dia orang dah makan ni. Lepas tu macam mana? Boleh kami makan? Boleh. Baru makan. Kalau tidak takut kena marah lagi. Dah tua-tua macam ni pun kena marah, malu lah. Tapi macam tu lah. Macam tu pula suami. Lepas tu kalau belajar, indahlah hidup ni. Yang masalah jahil. Ya. Okey. Puan-puan, kalau puan-puan duduk dengan suami yang macam ni, puan-puan rasa sungguh tenang dan indah. Suami yang ikut peraturan ni. Dia tak akan makan dulu, dia akan pastikan puan-puan makan. Ya, dia pastikan puan-puan alhamdulillah dah tenang, dah selesa, dah apa, baru dia buat yang urusan dia. Ni urusan dia pun kadang-kadang ada di luar sana macam-macam. Tapi kita pelik luar sana kalau dapat suami baik, biasanya isteri kurang.
Biasanya. Tapi kalau isteri baik, suami memang kurang. Kesian kadang-kadang kita tengok. Suami, ya Allah, suami ni baik, ya Allah. Isteri pula buat hal. Seorang baru ni datang, seorang suami. Menangis dia datang, jumpa saya, menangis. Saya kata, sabar dah bang. Cik, apa? Menangis dia, menangis. Kenapa? Dia kata, saya ni Ustaz, saya bagi segala-galanya pada isteri saya. Ya, saya kemah rumah, saya memasak, saya basuh baju. Saya dah tak keluar dengan kawan-kawan. Semua masa saya untuk isteri saya. Itu pun tak kena lagi saya, Ustaz. Saya nak buat macam mana, Ustaz? Menangis dia. Memang bahayalah isteri ni. Ada suami, ada isteri yang baik pula. Isteri yang baik, ya Allah, semua benar isteri buat. Dia pula duduk rumah, goyang-goyang kaki je. Isteri kerja, isteri bayar rumah, isteri bayar kereta, isteri hantar anak sekolah, semua isteri. Dia duduk relax, minta duit. Ada juga. Ya. Adik saya kena seorang, adik perempuan saya. Suami lelaki jahat. Ya. Nasib baik kita ni ada iman, kita tak saya tumbuk je. Tak adalah, tu saja. Saja jangan catat yang tu ya. Kita dah masuk live ni. Dia gini, mengajar ni kadang-kadang bergurau kan. Kau tak boleh bergurau. Tak boleh bergurau, jangan duduk dengan orang. Tak adalah saya nak bagi tahu. Adik saya kena, tak apa, tu cerita lama lah. Cerita lama. Habis dia sapu. Allah, ada juga lelaki yang jahat begitu. Jadi kalau Allah anugerahkan kepada kita, nak kata baik sangat, taklah baik sangat suami kita, sebab dia pun orang kan, bukan malaikat. Isteri kita nak kata baik sangat pun tidaklah sangat, tapi dia orang. Jadi, alhamdulillah, syukurlah pada Allah. Jangan buat hal, jangan cari pasal lah. Betul ya? Ni, ingat yang ini. Kau tidak jadi derhaka. Okey, yang keempat. Masa kita okey lagi ke? Dia mengaji tak boleh banyak sangat tau. Ni nak tambah-tambah lagi. Yang ni pun tak amal lagi ni. Tak boleh banyak sangat. Ada sikit lagi masuk. Dan yang keempat, wajib pula meninggalkan khianat tadi. Yang kita kata tadi. Saya dah baca tadi. Dan memuliakan isi rumah suami tadi. Mak dia, ayah dia, adik-beradik dia. Dan segala kerabatnya. Termasuk pak saudara dia, mak saudara dia, sepupu dia. Kena muliakan. Ada batas-batas lah. Dan lagi melihat ia akan sedikit pemberian daripada suami itu akan banyak-banyak. Apa maksud? Saya ulang lagi sekali. Wajib dia, hukum dia, seorang isteri melihat akan sedikit pemberian daripada suami itu akan banyak-banyak. Suami bagi sikit tapi tengok benda tu banyak. Yang kata, ini aja. Bila mana suami bagi satu benda, tengok, ya Allah, terima kasih abang bagi pada saya. Abang kata, minta maaf lah, saya bagi sikit. Tak, ni dah banyak dah. Tu isteri yang baik. Betul ya? Ni abang bawa balik barang kemah. Kecilnya. Betul. Aduh, saya cerita ni semua ada. Sebab semua mengadu. Saya tuan-tuan, saya pun tak tahulah kenapa. Silap saya juga. Di saat saya sentuh benda-benda yang macam ni, Tuan Haji, ni hari-hari masuk ni. Ya, suami mengadu, isteri mengadu, anak mengadu, mak mengadu. Saya ni silent 24 jam. Kalau tidak, tak tidur saya. Ni saya tengok, kadang saya senyum. Macam mana Ustaz nak buat? Macam tu saya kata. Itu pun tak tahu. Betul. Suami bawa balik benda. Ini aja. Lah, okey lah. Daripada langsung tak bawa balik. Sebab tu puan-puan, kalau puan-puan nak kahwin dengan seseorang, kadang-kadang kena ukur juga. Suami ni, apa kadar kemampuan dia? Dulu nak kan? Nak. Terima kan? Terima. Redha kan? Redha. Ya, kadang-kadang mak larang pun nak juga kan? Mak kata, janganlah kahwin dengan dia. Mak nak kahwin ke saya nak kahwin? Wah, sedap juga cakap. Sekarang baru tahu. Maka jangan minta juga dikira derhaka kepada suami kalau meminta sesuatu di luar batas kemampuan suami. Jangan minta. Jadi kalau suami bagi satu benda tu, kira alhamdulillah, terima kasih. Ya. Gitulah ya. Suami pun kena usaha lah setakat mana yang mampu. Ya. Tapi kita jangan ukur dengan orang sebelah. Suami dia selalu tiap-tiap bulan beli baju baru lah bang. Tukar ni. Kita bila nak tukar? Yalah. Jangan ya, jangan. Dia menyedihkan, menyakitkan hati suami. Kadang-kadang mengecilkan hati suami.
okeylah kita duduk di sini dulu, nanti kita belilah akan datang ada rezeki. Tak bolehlah saya nak segeralah, jiran tu 2-3 kali tukar, kita sekali pun tak. Jangan apa-apa, memang derhaka dia. Apa makna? Malaikat doa, dia kena laknat. Kalau dia mati hari tu, tak ada syurga bagi dia. Kita ni sebenarnya hidup dengan suami isteri ni, apa yang ada adalah usaha, kena usaha. Ikhtiar, kena ikhtiar. Nak tambah itu, tambah ini, pandai-pandailah kan. Dunia sekarang ni orang boleh kaya dengan telefon duduk dalam bilik aja. Takkan kita tak boleh? Kita duduk main apa? Pagi, petang, siang, malam, duduk tengok telefon. Orang lain sekejap tengok telefon, masuk. Masuk dia kata. Kita tak masuk-masuk. Keluar dia lah. Tak ada. Tapi itu rezeki masing-masing. Jangan tak ada masalah. Rezeki masing-masing. Tapi nak bagi tahunya, sabar dulu. Ya, di saat kita boleh menerima suami itu sebagai suami kita. Apatah lagi suami itu kita dah janji kan. I dengan you ni nak ke mana? Nak masuk syurga sama-sama. Okey ya? Maka apa yang ada, biarkan dulu. Yang pasti syurga itu lebih indah daripada apa yang ada. Puan-puan, orang ni kalau dia dapat dunia seluruhnya ni pun, dia longgok dalam rumah dia, tak mampu melawan 1% daripada syurga. Tunggu sekejap, sabar sekejap, baca Quran banyak-banyak, bangun malam dengan suami, istighfar banyak-banyak, taubat banyak-banyak. Mati kita, Allah bawa kita dengan suami dalam syurga. Dunia ni kalau, dunia ni kan, dunia ni kaya tak kat mana pun, makan berapa pinggan? Sepinggan aja. Tambah berapa kali? Tak tambah dah kan? Tambah-tambah umur yang macam ni kan? Kau masih banyak makan ni. Kita tidur. Sebab tu Imam Ghazali kata apa? Rumah besar. Rumah besar. Kita tidur bukan satu rumah. Kita tidur dalam satu ruang daripada rumah. Namanya bilik. Daripada satu bilik tu, kita tidur daripada satu ruang dalam bilik tu, namanya katil. Daripada katil tu, kita tidur satu bahagian daripada katil tu. Itu aja dunia. Okey. Nak apa? Sebab tu bila mana mati, kubur kita 3 kaki je. Itulah hakikat dunia. Kenapa tidak luaskan kubur tu? Kan you ada 100 hektar kan? Bukan puan-puan, you ni puan-puan, you. You ada 100 hektar kan tanah kan? Kenapa kubur you tak jadikan 1 hektar kubur saja? Tapi yang kaya, yang miskin, yang bilioner, milioner pun pergi ke kubur 3 kaki aja kubur dia, dalam 6 kaki aja. Kenapa tak sampai 7 lapis yang ke bawah tu? Dah kaya kan? Korek ajalah. Itulah hakikat dunia. Kamu keluar daripada dunia ni, masuk ke alam barzah. Itulah ada apa yang ada di dunia. Itulah dunia. 3 kaki lebar, bawahnya dalam. Itulah dunia yang kamu dapat. Akhir sekali daripada kekayaan, kamu himpun segala-galanya. Nak apa? Okeylah. Tapi kita nak masuk syurga. Kadang-kadang, tu Imam Ghazali kata, kita, orang sekarang kan, orang dulu buka almari termenung. Kenapa? Tak ada baju nak pakai. Semalam dah pakai ni, dah malu nak pakai. Orang sekarang buka almari termenung. Kenapa? Tak tahu nak pakai yang mana? Banyak sangat. Kenapa? 3 almari. Tapi walaupun baju kita 3 almari, satu masa kita pakai apa? 1 helai saja kita pakai. Maka Imam Ghazali kata apa? Yang 1 helai itulah yang kamu punya. Yang kamu pakai, yang kita pakai inilah yang kita punya. Yang dalam almari itu, wallahu alam, kalau kita mati hari ini, semua anak kita ambil. Jadi apa yang kita nak bangga sangat, nak bermewah-mewah, nak tunjuk-tunjuk kat orang, nak apa-apa nak. Sedangkan kadang-kadang kita nak itu, nak itu, nak itu, nak ini, sampai kecil hati suami kita. Bang, orang tu beli baju baru, bang, orang ni beli, bang, orang ni, kecil hati suami. Menangis dia. Suami tahu tak? Suami ni tak menangis depan kita. Suami dia menangis belakang. Memang ada suami menangis. Tapi yang saya kata, ada seorang suami datang jumpa saya, menangis dia. Saya kata, habislah kakak tu. Habislah kakak tu. Saya kenal suami ni, suami dia saya kenal bukan sehari, 1 hari, bukan 2 hari saya kenal. Mungkin saya kenal dah 5 tahun ke 6 tahun saya kenal. Orang baik. Orang memang cukup baik, lembut bercakap. Minta maaf Ustaz ya, saya nak cakap sikit. Saya kata, lah cakap je lah. Kenapa perlu minta maaf? Gini. Minta izin Ustaz ya. Lembut orangnya. Menangis. Sebab apa? Saya dah buat sekali. Saya dah tak pergi minum dengan kawan-kawan. Kerja pun saya dah tak ambil OT dah. Tak overtime dah. Semua hampir masa saya 90% saya spendkan untuk isteri saya. Saya basuh baju dia, saya masak untuk dia, saya. Itu pun salah lagi saya Ustaz. Sudah. Nasib baik saya ni baik sikit lah kan, baik sikit. Kalau saya tak baik, saya kata kahwin lain je bang. Ingat Nabi Ibrahim cakap apa kat Nabi Ismail? Ingat?
Dia datang-datang, macam-macam isteri cakap, oh gini lah, gini. Dia kata, tolong pesan pada suami kamu, tukar pintu. Nabi Ismail faham. Tukar pintu tu, cerai lah, ambil yang lain lah. Banyak songeh. Tapi saya tak cakap macam tu. Saya kata, tak apalah bang, sabar sekejap. Mungkin kita masuk syurga dengan dia. Hidup ni pertahankan, walau apa pun berlaku. Ya. Sikit-sikit biasalah. Kan? Macam ada makcik telefon kat saya. Saya ingat kakak. Ustaz, saya minta pandangan Ustaz. Saya rasa nak bercerai lah. Kenapa pula akak? Bukan akak, makcik. Kata, sabarlah makcik. Sabarlah sekejap. Dah lama duduk dengan pakcik kan? Dah berapa tahun? Dah 40 tahun. Sabarlah sekejap. 40 hari lagi matilah tu. Dah lah, jangan kok yang tu. Sabarlah sekejap. Biasalah, makin tua kan, makin ingatan makin kurang, jiwa makin lemah. Tenanglah sekejap. Janji boleh masuk syurga. Okey ya? Lambat lagi ke? Kenapa tempat ni lambat habis ni ya? Tak ada. Dia mengaji tak boleh lama. Dia tajuk ni berat. Tu terasa saya pun jadi berat kepala dah. Boleh. Puan-puan, kalau masa mengaji ni saya tak ada masalah ya. Saya tak ada masalah. Kalau nak tanya, terus bertanya. Ya, tak ada nanti tunggu akhir nanti, tak perlulah. Ada nak tanya apa? Silakan. Ya. Ya. Ha. Ya, betul. Betul. Ha. Dia gini puan-puan. Contoh, dia ada dua. Satu, orang perempuan, isteri-isteri yang berkerjaya kan. Ya. Soalan begini, akak tanya, soalan begini. Sekarang ni kita seorang isteri yang berkerjaya ataupun yang tidak ada kerjaya, suri rumah. Sekarang ni telefon ni. Kadang-kadang kita sibuk dengan telefon ni. Apatah lagi yang pekerjaya. Dia duduk sibuk, maka balik rumah pun duduk sibuk dengan urusan pejabat kan. Duduk mesej dan sebagainya. Maka benda-benda gini ni kadang-kadang kena berhati-hati. Takut suami terasa. Kita dah duduk kat pejabat satu hari dah. Ya, suami pun kerja juga. Jumpa maghrib. Maghrib tu pun dah sama-sama penat dah. Ya, suami pun perlu dilayan dengan sebaik mungkin, isteri pun perlu dihormati. Tapi kadang-kadang isteri ni duduk depan suami duduk makan, dia duduk sibuk. Laju pula tu. Letak pula. Ambil lagi. Kadang-kadang suami terasa. Tolong hati-hati. Bagi tahu, bang, minta maaf sekejap ya, saya nak balas mesej ni, ada urusan sikit. Kena bagi tahu. Dia kata okey, silakan. Dia salah satu benda paling besar, yang paling bahaya, suami kecil hati. Sama juga kita duduk dengan mak kita sekarang ni. Balik kampung jarang-jarang sekali. Bukan sibuk dengan mak, sibuk dengan telefon. Apa mak tadi? Apa tadi? Tadi. Jangan suami kita ingat ni. Apatah lagi puan-puan sebagai suri rumah. Suri rumah tu taklah banyak kerja sangat. Urusan luar maksudnya. Jadi apa yang sibuk sangat dengan telefon ni? Duduk main dengan siapa? Duduk mesej dengan siapa? Ni. Apatah lagi kalau kerja, duk mesej dengan lelaki pejabat yang lain. Ini memang bahaya. Ni suami. Okey, suami ikut dia lah. Sedap jawapan. Tak ada, sorry ya. Saja nak jawab mudah. Suami pun macam tu juga. Ya, dia kena jaga hati isteri. Saya ulang balik yang saya sebut. Saya dulu masa di Pulau Melaka dulu, almarhum Tok Guni Aziz ni, dia biasanya ada majlis kahwin kan, majlis kahwin. Saya suka dengar khutbah. Kita tak sibuk sangat dengan siapa nak kahwin, kita pun tak tahu ikut dia lah. Jadi saya suka dengar khutbah. Dan setiap kali saya dengar khutbah, mesti Tok Guru cakap kepada suami. Dia khutbah, okey, wahai suami, ni saya nak bagi tahu, nak pesan. Kamu kena jaga nafkah. Ya, antara yang kena jaga untuk isteri ni adalah nafkah. Nafkah ni ada dua. Satu nafkah zahir, satu nafkah batin. Okey, nafkah zahir tak apalah. Tempat tinggal, pakaian, makan minum. Okey, selesai. Yang tu kita faham. Nafkah batin. Dia kata nafkah batin, orang salah faham. Dia ingat hubungan suami isteri. Itu satu.
Nafkah batin yang paling utama ialah jaga hati isteri, mengembirakan isteri. Jangan mengecewakan isteri dan jangan apa? Menyebabkan isteri jadi sedih. Kadang-kadang kata-kata suami kan, kadang-kadang kasar kita dengar. You ni kenapa bodoh sangat ni? Saya dengar depan saya. Menangis kawan tu. Tak boleh. Jadi suami pun sama. Ya macam kita duduk sembang, okey sekejap ya, abang nak balas mesej ni, ada urusan penting. Dan kita kena percaya. Kadang-kadang isteri ni pula, penting dengan siapa? Saya tak penting. Pula. Ada macam tu juga. Ya, abang ni dengan siapa pula ni? Nombor 2 ke nombor 3? Tak ada. Ini jangan sebut macam ni. Tapi suami mesti kata macam sama akak. Ya sama. Dia bukan kata isteri macam ni, suami macam tu. Tak. Suami pun sama. Okey, sekejap ya saya nak balas mesej, ada urusan penting. Dan kita kena percayalah. Suami kita tak akan sia-siakan kita, tak akan khianat kita. Sama juga. Tapi tidak. Ni kadang-kadang suami sama juga. Dia duduk depan isteri. Dia duduk mesej-mesej tergelak-gelak, gelak-gelak. Gelak dengan siapa pula ni? Gelak dengan kawan. Kawan pun sama dah. Alah, bukan siapa pun. Kawan I je, kawan lelaki pun. Bukan masalah kawan lelaki ke kawan perempuan. Masalahnya ialah isteri kita ada kat depan. Dia juga ada hati dan ada perasaan. Okey ya? Fair lah ya? Ke tak adil? Dah, Islam ini adil. Islam ni adil. Kita ada perasaan. Sebab tu puan-puan kena faham, suami juga ada perasaan. Suami juga sedih. Suami juga kecewa. Suami juga penat. Ingat kita seorang ke kecewa dan penat? Tak. Begitu juga suami kena faham. Kalau kita suami, kita rasa penat, rasa letih, isteri pun penat, isteri pun letih. Kalau faham macam ni, Alhamdulillah. Inilah Islam yang kita belajar sekarang ni, Islam. Inilah Islam. Sebab tu kadang-kadang I tak bahagia. Kenapa you tak bahagia? Sebab you tak ikut Islam, tak bahagia lah. You keluar rumah pun apa-apa, dedah sana, dedah sini. Ya, bercakap ikut suka nak bercakap, bertemu ikut suka nak bertemu, makan ikut suka nak makan, pakai ikut suka nak makan. Memang you tak akan bahagia. Kerana bahagia tu hidup pada hubungan kita dengan Tuhan. Tolong ingat ya, bahagia tu di saat kita berhubung dengan Tuhan. Macam mana berhubung dengan Allah? Islam mengajar kita berhubung dan berinteraksi dengan Allah. Dan bagaimana Islam mengajar suami dan isteri? Begitulah. Ya. Jangan kecewakan suami, jangan kecilkan hati suami. Suami juga jangan kecilkan hati isteri. Tapi hidup ni tolong faham tahu. Hidup ni tolong faham, kita bukan hidup di syurga tahu. Jangan selalu minta suami bahagiakan kita. Kerana hidup ni ada waktu bahagia, ada waktu derita. Ada waktu sedih, ada waktu suka. Ada waktu sehat, ada waktu sakit. You bukan you yang janji nak bahagiakan I. You dulu bukan selalu nak buat I senyum ke? Yang lelaki tu pula pandai-pandai dia berjanji. Ya, you kahwin dengan I akan buat you selalu senyum. Wah, mengarut. Ya, dia kena cakap, you nak kahwin tak dengan I? Nak. InsyaAllah I akan buat you senyum dan ada waktu I akan buat you menangis. Nak kahwin tak? Nak kahwin tak? Confirm tak nak kahwin. Itu hakikat. Cakap biar betul. Betul Tuan Haji? Jangan tipu. Ya. You kahwin dengan I, ada waktu you senang, ada waktu you telengan bersedia, ada waktu you akan susah. Nak kahwin tak? Tak nak lah. Habis nak kahwin dengan siapa? I nak kahwin dengan dia. Pergilah dengan dia. Tak kena kaya, susah lagi banyak daripada senang. Hidup ni itulah dunia. Dunia ni kan ada waktu seronok, ada waktu gembira, ada waktu sedih. Maka di saat sedih je lah. Menangis je lah. Suami kata kat saya macam ni, saya nak menangis. Silakan menangis. Ya, lepas menangis tu kan rasa lapang, rasa lega. Suami pun sama dah. Boleh insyaAllah ya. Nampak okey dah sikit tu. Balik sini berat lagi. Sama lah puan-puan. Okey. Kita baca sikit lagi ni. Silakan puan. Ya. 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 Ya, betul. Ya. Sebab nak kejar masa. Ya. Ya. Tak.
Ah, dia pun dah faham kan? Dia pun dah tahu rutin kita. Ya, 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 ya. Tapi benda dah siap semua kan? Dah, ha. Okey, okey. Dia gini sebenarnya mudah aja. Kita bincang elok-elok dengan suami. Saya ni begini-begini. Dia begini. Dalam bab mengaji ni, sebenarnya suami yang wajib ajar kita. Suami, bila mana dia kahwin dengan seorang perempuan, isteri, wajib dia mengajar fardu ain kepada isteri dia. Dalam bab akidah, dalam bab fiqh, dalam bab akhlak. Wajib dia ajar. Okey, kalau dia tak mampu nak ajar, ketika tu dia kena izinkan. Tapi kalau ikut step macam ni, pertama dia kena ajar. Tapi oleh kerana dia, ialah mana orang, kalau ustaz pun bolehlah mengajar. Ataupun kadang-kadang ustaz tak boleh mengajar semua pun, subjek-subjek kepakaran dia lain-lain. Okey, dia kena cari guru, bawa datang ke rumah mengajar isteri dia. Ustazah lah. Ialah kalau dah panggil ustazah datang ke rumah, mesti ada kos dia datang ke rumah, mungkin dia tak mampu kan. Kalau tak mampu, okey. Dia biar benarkan isteri dia keluar untuk kelas-kelas umum macam ni. Maka di saat dia izinkan kita, tapi kita kena siaplah keperluan-keperluan dia dulu. Macam akak sebut tadi lah. Makan minum dia, pakaian dia, dia dah siap, dia nak pergi kerja, dah ada baju, dah siap semua. Kemudian dia nak sarapan, kita pun temankan dia kejap saja. Dia kata, abang saya kena cepat sebab kelas kena sekian waktu. Dia kata, tak apa, silakan. Dia poin utama, dia izin. Selesailah. Kalau kita tak sediakan makanan pun, contoh, kita kata, abang minta maaf lah, hari ni tak sempat lah siapkan makanan, sarapan. Tak apa, saya makan kat luar pun okey. Ni. Ini suami yang baik. Saya bertemu dengan seorang suami dalam bab makan ni tahu. Sampai bercerai. Suami dia ni, setiap kali masak, mesti tak kurang 5 jenis masakan. Makan 2 kali satu hari, tengah hari dengan malam. 5 jenis. Sampai terpaksa tak tahan, isteri tak tahan. Ni. Boleh bayang tak, makan apa tak tahulah. Kita ni kalau ada ikan goreng sayur pun okey dah kan. Makan bukan nak sedap pun, makan nak kenyang kan. Makan nak sedap. Dua-dua. Ini yang masalahnya. Makan nak kenapa makan? Sebab lapar. Lapar lawan dia kenyang. Lapar bukan lawan sedap. Lapar lawan yang kenyang. Tapi kita keliru. Kita pergi tanya restoran, kita tak tanya restoran kenyang, restoran sedap. Restoran sedap kat mana ya? Kat sana. Patutnya tanya restoran kenyang kat mana? Mana-mana pun pergilah, janji kenyang. Jadi ada suami dia okey, janji dia kenyang, tak apa okey, tak apa. Ya. Tapi ada suami kena sedap, 5 masakan sampai bercerai. Ya. Takut tu. Takut dapat suami, sebab tu tolong doa. Kita kena doa sekarang kepada jodoh anak-anak. Ya Allah, kau ada anak perempuan, kau jodohkanlah dengan seorang lelaki yang soleh, ya Allah. Dan bila mana datang lelaki yang soleh, kena terima lah. Tapi dia naik Vespa, Ustaz. Jangan, Vespa sekarang mahal tau. Vespa jangan, 20,000, 15,000 Vespa, jangan. Tengok dia naik Vespa. Dah soleh, kita kan doa untuk soleh. Sebab tu kena doa biar detail. Kita juga silap. Kita tak doa detail. Ya Allah, mintalah anakku, anak lelaki, ya Allah, kahwinkan dia dengan seorang wanita yang soleha, yang beriman, yang bertakwa. Apa lagi? Yang cantik, ya Allah. Cantik pun biar sesuai dengan anak lelaki kita lah kan? Okeylah, takat tu dulu insya-Allah ya. Boleh puan? Okey, tak ada masalah. Kalau suami puan redha, tak ada masalah. Dia satu je, suami redha, okey, tak ada masalah. Kadang-kadang suami kata apa? Okey, you nak keluar rumah, you keluarlah bila-bila masa pun. Saya izinkan. Apatah lagi you nak keluar pergi belajar. Silakan. Tapi tolong jaga adab-adab sebagai seorang isteri. Jangan sampai buat benda-benda yang menjatuhkan maruah suami. Orang akan tanya, isteri siapa tu? Mesti orang akan tanya. Ingat dulu kan, budak-budak dulu kan, tu yang ayah kita marah sangat. Budak-budak dulu, kalau dia nakal, dia tanya apa? Anak siapa tu? Memang kena lah. Ya. Anak siapa tu? Sekarang orang tanya, isteri siapa tu? Dia duduk kat kedai, terbahak-bahak ketawa. Duduk kat kedai, suara dia je dengar. Cakap punya kuat.
Betul? Kena jaga. Pergi kat pasar, suara dia, orang kat pasar tu dah bising dah. Dengar juga suara dia. Isteri siapa ni? Ni tolong jaga lah kan. Saya cerita ni memang betul. Betul. La haula wala quwata illa billah. Okeylah, sikit lagi, ada 5 minit lagi ya. Maka sayugianya, ini bahasa lama. Maka hendaklah selayaknya, sepatutnya bagi perempuan, iaitu yang isteri ni, yang takut ia kepada Allah, bahawa bersungguh ia di dalam mengerjakan taat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia takut pada Allah, tolong taat sungguh-sungguh dengan Allah. Dan bersungguh-sungguh pula ia mengikut dan berbuat kebajikan bagi suaminya. Dan lagi minta redha kepadanya. Okey, yang buat baik ni, buatlah setakat mana kita termampu. Satu lagi, tolong minta redha. Maka itulah syurga dan nerakanya. Ya, dekat nak tidur kan, minta redha. Abang ada apa lagi nak cakap dengan saya? Apa lagi yang nak air? Tanya. Bukan tadi dah minum air? Jangan. Abang nak apa lagi? Okey. Tak ada, saya tak nak dah. Tak ada apa dah. Abang ada nak cakap apa lagi tak? Kenapa? Saya nak tidur dah ni. Kemudian saya nak zikir dulu. Nak zikir sekejap kan? Zikir sambil baring. Allazina yadhkurun Allah. Orang-orang ni, yang dia ni, hebat dia di sisi Allah. Sebab apa? Sebab dia ni berzikir kepada Allah. Qiyaman dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim dalam keadaan di masa baring. Masa kita duduk baring, boleh zikir, boleh zikir. Jadi abang ada apa-apa lagi? Okey, tak ada dah. Minta izin dia, saya nak zikir. Baca apa? Baca 3 kul, baca ayat kursi. Tu zikir tu. Baca ayatul kursi, baca 3 kul, sapu semua sekali. Kemudian masa tidur tu zikirlah Allah, Allah, Allah dalam hati tu. Biar kita tidur begitu. Biar hati kita sebut Allah, Allah, Allah. Biar lenyap. Macam tu. Tapi kalau kata tak ada, saya ada nak sembang sikit lagi. Jangan cakap pula, besok-besok je lah. Jangan. Ada lagi apa nak sembang apa? Mungkin kita kadang suami tu dekat-dekat nak tidur lah. Dia banyak cakap kan. Biasalah. Sama juga isteri. Kita dah mengantuk. Dia nak bercakap lagi. Tak apa dah. Kita semangat layanlah dia. Cakaplah baik. Okey, apa lagi abang-abang dengar. Kemudian dengar-dengar berdengkur bunyi dia. Okeylah, biasalah. Boleh insya-Allah ya. Benda ni benda simple aja ni. Sebenarnya tak cakap pun tahu dah. Masing-masing ada dalam pengalaman kehidupan masing-masing. Tapi walau bagaimanapun, jangan lupa minta redha. Okey, abang dah tak ada apa. Okey, tak ada apa. Saya nak zikir, minta izin dia. Okey. Sebelum tu, tolong redha dengan saya. Ya, maafkanlah segala kesalahan saya dan saya minta maaf kesalahan saya dengan abang. Okey, redha tak dengan saya? Saya nak tidur dah ni. Okey, abang, suami pula kena cakap. Okey, saya redha pada awak. Saya doa supaya awak masuk syurga. Ya, kerana apa? Kerana seorang perempuan itulah syurga dan nerakanya. Suami redha, syurga. Suami murka, neraka dia. Kita lelaki dengan ibu kita. Ni kena ingat ni, lelaki-lelaki ni. Bukan dengan isteri. Dengan ibu. Kena telefon tiap-tiap hari. Mak, saya nak tidur dah ni, mak. Redha dengan saya je, mak. Mana ada anak buat macam tu? Mak, saya nak tidur ni, mak ya. Mak sihat ke? Sihat, okey. Mak, tolong redha pada saya ya. Kalau saya mati malam ni, tolong redha. Malam besok pula, mak, saya nak tidur. Mak kata tiap-tiap malam, tak apalah, mak redha lah awak semua ni. Kan? Mak kan, memanglah, alhamdulillah, syurga kita. Jaga solat, jaga halal haram, jaga itu ini. Ya, jangan buat dosa-dosa besar. Mak dah redha, tunggu masa mati, syurga. Kubur kita jadi taman-taman syurga. Sama juga perempuan. Suami redha dengan perempuan, perempuan meninggal saja, dimandikan, dikafankan, disembahyangkan, kubur tu jadi taman-taman syurga. Seronok perempuan. Orang yang kuburnya taman syurga, akhirat confirm di syurga. Dengan izin Allah. Tapi orang kalau kubur dia lubang-lubang neraka, ya, nak tidur sikit lagi duduk bergaduh dengan suami lah. Ya, awak lah, gini. Awak saya nak benda ni, tengok lupa. Semalam dah lupa, hari ni lupa lagi. Awak ni pelupa dah, menyanyuk lah awak ni. Tidur macam tu. Mati malam tu lah. Haula wala quwata illa billah, habis dia. Lepas tu jangan tanya, abang ada terasa kat saya tak hari ni? Saya bercakap, saya buat. Suami ni perempuan, suami ni, saya lelaki saya tahulah. Suami ni kalau isteri cakap macam tu kan, tak ada apa dah. Walaupun mungkin terasa. Tapi tak adalah, tak ada apalah. Tapi kalau kita tak cakap macam tu, memang dia akan terasa. Dia tidur dalam keadaan terasa hati, perempuan tidur dalam keadaan kena laknat.
Sampai bangun. Solat subuh pun Allah tak terima. Solat zuhur Allah tak terima. Sepanjang puan-puan, suami itu terasa. Oh, kita bukan main lagi datang mengaji ni kan. Oh, banyak dah pahala. Satu pahala pun tak ada. Laknat adalah. Kenapa? Suami tengah terasa. Puan-puan buat ajalah. Tahan je lah sekejap. Kenapa? Nak masuk syurga. Oh, saya Ustaz kalau saya buat macam tu, lagi naik toncang suami saya. Biarlah dia naik toncang ke naik tapur ke tu. Sebab ada suami ni kan, ada juga kadang-kadang suami ni, oh bila mana orang tunduk kat dia, lagi rasa berbesalah, dia tak apalah dia rasa besar pun janji kita masuk syurga. Itu bayaran dia, harga diri kita, syurga. Okeylah. Bolehlah insyaAllah ya. Takat tu dululah, kita sambung akan datang nanti. Allah, ya moga-moga Allah bagi saya, bagi tuan-tuan dan puan-puan faham, dan Allah jadikan kita semua, kalau suami, suami yang soleh, suami yang bertanggungjawab, suami yang penyayang, kalau isteri, isteri yang taat, isteri yang sentiasa, yang menunaikan hak sebagai seorang isteri, selebihnya serah pada Allah. Moga-moga Allah ampun kita semua insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.